Assalamualaikum murid-murid. Kita bertemu lagi di dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini kita masih lagi berada di dalam unit 13 dan tajuk kita pada hari ini adalah Penganan Kak Dolly. Seperti biasa, kita akan lihat kepada objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat menakul gambar dan menyatakan perkataan. Murid juga dapat membina ayat berdasarkan perkataan yang telah dipelajari. Jika murid-murid semua telah bersedia dengan buku teks masing-masing, mari kita buka halaman 80. Berikut merupakan kisah Kak Dolly. Kak Dolly akan menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menyediakan kuih penganan. Oleh kerana itu, tajuk kita pada hari ini adalah Penganan Kak Dolly. Penganan merupakan nama kuih. Bagaimanakah cara untuk kita menyediakannya? Mari kita ikuti langkah-langkah yang telah dinyatakan oleh Kak Dolly. Murid-murid dikehendaki untuk membaca dan menghayati. Kemudian, cubalah menakul gambar yang telah disediakan. Murid-murid di dalam halaman ini juga terdapat beberapa perkataan yang telah diwarnakan dengan warna merah. Kita akan sama-sama membincangkan mengenai perkataan ini di dalam paparan yang berikutnya. Jadi semua telah bersedia? Mari kita ikuti langkah-langkah Kak Dolly. Langkah pertama, Kak Dolly menggunakan tepung beras, gula apung, air dan minyak masak. Langkah kedua, Kak Dolly membancuh tepung beras dengan gula apung dan sedikit air. Perkataan yang berwarna merah di sini adalah membancuh. Baik, murid-murid boleh mengikut cikgu. Membancuh. Apakah maksud membancuh? Mari kita lihat paparan yang berikutnya. Untuk memahamkan murid-murid, mari kita lihat gambar ini. Gambar pertama, Kak Dolly membancuh tepung beras dengan gula apung dan sedikit air sehingga menjadi bancuhan. Gambar kedua, apabila bancuhan telah sebati, kita bolehlah bersedia untuk menggoreng. Baik murid-murid, membancuh maksudnya mencampurkan atau menggaulkan bahan-bahan menjadi satu atau sebati, iaitu menjadi larut. Jika murid-murid lihat gambar yang pertama, bekas berwarna hijau hanya berisi tepung beras dan juga gula apung. Tetapi setelah murid-murid menuangkan air ke dalamnya dan menggaulkan ke semua bahan, ia akan berubah menjadi bancuhan seperti di dalam gambar yang kedua. Bancuhan tepung tidak lagi berwarna putih tetapi telah bertukar menjadi warna keperang-perangan ataupun warna coklat. Ini kerana kesemua bahan di dalamnya telah pun larut. Jadi, proses murid-murid mencampurkan kesemua bahan-bahan tadi kita sebut sebagai membancuh. Baiklah murid-murid, apakah lagi ayat yang boleh kita bina menggunakan perkataan membancuh? Contoh ayat yang boleh cikgu beri ialah kakak sedang membancuh teh tarik. Berlatihlah membina ayat menggunakan perkataan membancuh supaya murid-murid lebih faham. Sekarang kita akan ikuti sambungan kisah Kak Dolly dan langkah-langkah yang seterusnya. Kita sambung langkah yang ketiga. Selepas itu, Kak Dolly menuangkan bancuhan itu ke dalam kuali. Langkah yang keempat, Kak Dolly menggoreng penganan sehingga masak. Kita lihat kepada tulisan yang berwarna merah yang terdapat di dalam langkah yang ketiga. Menuangkan. Selepas minyak panas, Kak Dolly pun menuangkan bancuhan itu ke dalam kuali. Menuangkan adalah proses memasukkan sesuatu bahan cecair, iaitu yang berasaskan air seperti air, teh, kopi, bancuhan tepung dan juga susu ke dalam bekas atau botol. Baiklah murid-murid, inilah yang dimaksudkan dengan menuangkan, iaitu memasukkan sesuatu bahan cecair ataupun bancuhan ke dalam kuali. Prosesnya sama dengan Kak Dolly yang mana Kak Dolly menuangkan bancuhan tepung ke dalam minyak untuk digoreng. Baiklah, sekarang contoh ayat lain yang boleh kita bina dengan menggunakan perkataan menuangkan ialah emak menuangkan air ke dalam cawan untuk diminum. Mudahkan murid-murid, sekarang kita lihat perkataan yang seterusnya. Perkataan yang seterusnya ialah menggoreng. Kak Dolly menggoreng kuih di dalam kuali sehingga masak.
Menggoreng adalah proses memasak menggunakan minyak. Cikgu yakin murid-murid semua sudah biasa dengan perkataan menggoreng. Sekarang murid-murid berlatihlah untuk membina ayat lain dengan menggunakan perkataan menggoreng ini. Baik, contoh ayat yang boleh cikgu bina ialah Ibu menggoreng ikan di dapur. Sekarang mari kita lihat perkataan yang terakhir untuk hari ini. Perkataannya ialah menghidangkan. Setelah siap, Kak Doli menghidangkan penganan kepada tetamu. Baik murid-murid, maksud menghidangkan ialah menyajikan atau menyediakan makanan kepada orang lain ataupun tetamu. Maksudnya bukan untuk diri sendiri, tetapi kita menyediakan makanan untuk orang lain, jiran, tetamu atau siapa sahaja yang berada ataupun yang datang ke rumah kita pada hari tersebut. Contoh ayat lain yang boleh dicadangkan ialah Puan Ani menghidangkan makanan yang lazat kepada para tetamu. Cikgu berharap murid-murid telah dapat memahami dengan baik perkataan yang telah kita pelajari pada hari ini. Berlatihlah di rumah supaya murid-murid lebih faham dan juga lebih mahir serta dapat membina idea yang baru. Jadi hari ini kita telah pun belajar untuk menakul gambar dan menyatakan perkataan serta membina ayat berdasarkan perkataan yang telah kita pelajari. Selain itu, kita juga telah pelajari satu resipi istimewa iaitu kuih penganan yang telah diajarkan oleh Kak Doli. Murid-murid bolehlah mencuba untuk membuat resipi ini di rumah, tetapi pastikan murid-murid ditemani oleh orang dewasa. Sehingga kita bertemu di dalam kelas yang berikutnya. Selamat mencuba dan selamat mengulang kaji.